Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil moderator majlis, yang dihormati dan dimuliakan semua pihak warga kerja Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan dan juga Jabatan Agama Awal Islam Negeri Kelantan serta muslimin dan muslimat para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini, iaitu hari Isnin 12 April 2021 bersamaan dengan 29 hari bulan Syaban 1442, artinya kita sudah berada di ambang Ramadan. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita yang terbaik, keluarga yang harmoni, masyarakat yang ceria, dan juga suasana keamanan, kedamaian dan juga kesihatan yang bertambah baik. InsyaAllah kita mengharapkan supaya program-program ibadah kita pada tahun ini tidak tergendala sebagaimana yang berlaku pada tahun yang lepas. Jadi para peserta sekalian, alhamdulillah konvensyen keluarga sakinah kita berjalan walaupun dengan di alam maya. Kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Waktu kita berada di alam nyata kita syukur, waktu kita berada di alam maya kita syukur. Yang penting maklumat, ilmu dapat disebarkan, perbincangan dapat diteruskan. Kita mengatakan wasailut ta'lim, alat penyebaran ilmu di zaman kita ini pelbagai. Yang penting kita bagaimana kita nak menggalakkan masyarakat supaya terus menimba ilmu dan mendapat ilmu yang berkat, mendapat ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang yang mendengar perkataan dan dia akan mengambil perkara-perkara yang baik di dalam apa yang kita belajar ini. Jadi para penonton sekalian, alhamdulillah tajuk yang diberi kepada saya sepanjang kita berkonvensyen di bawah tajuk Konvensyen Keluarga Sakinah ini, tajuk yang diberi pada saya iaitulah kesan anak hamil luar nikah. Jadi anak luar nikah ni sudah menjadi satu perkara yang agak berat, maka pencegahan dari sudut keluarga. Kita kena lihat, kadang-kadang kita masyarakat ni kita lebih suka menyalahkan orang. Kita duk marah orang tu, marah orang ni. Seolah-olah macam kita ni tak bersalah, kan? Yang salahnya orang lain, yang salahnya masyarakat, yang salahnya orang tu orang ni. Tapi kita tak bersalah sehingga kita tidak terasa bahawa peristiwa yang berlaku, keadaan yang berlaku ini adalah berpunca daripada kesilapan daripada kita sendiri ataupun mari daripada kesalahan, kecuaian daripada keluarga. Jadi kata masyarakat telah mengatakan bahawa besarnya kesalahan yang bermula daripada, ibarat katalah ikan tu busuknya dari kepala, air keruh juga dari kuala. Bermakna yang bermulanya kerusakan tu mari daripada keluarga. Kita tak boleh nak lepas diri bahawa kita mengatakan tidak. Keluarga kita orang baik-baik, kita mengatakan bahaya apabila kita tidak mau mengakui yang bersalah itu kita. Apabila kita tidak mau mengakui yang bersalah itu kita, maka pada saat itulah kita nampak kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab kita tak terasa bahawa kita sekarang ini menghadapi suasana yang begitu gawat, menghadapi suasana yang begitu orang panggil bermasalah kepada kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tak tahu siapa yang bersalah di dalam kehidupan ataupun dalam keadaan yang ada ini. Maka para peserta sekalian, jadi kita kena insaf ataupun kita kena sedar peranan institusi keluarga sangatlah besar. Institusi keluarga sangat besar sebab segala-galanya berpunca dari mana?
berpunca daripada keluarga. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala letak institusi keluarga ni besar, dia letak dalam sebuah ayat, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut di sini wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan daripada diri kamu itu pasangan kamu. Bermakna Allah letak keberadaan pasangan kita ni mari daripada mana? Mari daripada kedudukan manusia itu sendiri, yang telah diletakkan pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang apabila berada di dalam pasangan masing-masing. Maka disitulah para jemaah sekalian, kita tahu bahawa peranan kita, tanggungjawab kita, iaitu menguruskan keluarga masing-masing supaya keluarga kita menjadi satu keluarga yang tenang, keluarga yang aman damai, keluarga yang hidup dalam suasana yang baik. Itulah yang dikatakan keluarga as-sakinah ataupun keluarga bahagia. Bila kita kata convention keluarga sakinah, apa makna sakinah? Sakinah itu makna tenang. Dalam ayat Quran yang saya baca tadi, litaskunu ilaiha. Tuan-tuan tanda, litaskunu ilaiha dengan makna supaya kamu rasa tenang apabila berada dengan keluarga. Yang kita bimbang hari ini, keluarga kita tidak menjadi ketenangan. Tanda surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan keluarga kita ni supaya kita tenang dengan dia, supaya kita rasa bahagia. Itu yang dikatakan keluarga sakinah. Baik, saya balik kepada tajuk saya. Itu mukadimah kita sekejap. Kita balik kepada tajuk perbincangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, secara realiti. Islam adalah merupakan agama yang cukup menjaga soal nasab keturunan serta maruah diri. Bahkan penjagaan tersebut dikategorikan sebagai salah satu dari 5 perkara asas ad-daruriyat al-khamsah. Ada setengah ulama mengatakan 6, ad-daruriyatus sittah. Daruriyat maknanya daruriyat, keperluan penjagaan 5 perkara atau 6 perkara. Iaitu yang pertama, jaga agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan. Jadi dalam masalah kita yang kita nak bincang ini, masalah nasab, masalah keturunan, itu 5. Ada yang mengasingkan keturunan dengan penjagaan maruah diri. Termasuklah keturunan dan juga jaga maruah diri. Maka apabila hancurnya institusi ini tidak dijaga dengan baik, tidak dijaga dengan betul, maka kita akan menghadapi masalah keruntuhan-keruntuhan yang berlaku. Tak jaga agama, kita tengok orang mempermainkan agama. Ataupun agama ini menjadi satu bahan mainan, ataupun orang mempermainkan agama kita tanpa kawalan. Maka di sini, secara realiti, penjagaan dari sudut kawalan benda-benda maksiat ini terbagi kepada 2 kategori. Yang pertama, dia panggil wazi' ad-dini. Penjagaan dari sudut kesedaran beragama. InsyaAllah, kalau kita jaga dengan kesedaran beragama, maka kita juga selamat. Yang kedua, mungkin orang kurang penjagaan sudut agama, maka dia panggil wazi' sultani. Penjagaan dari sudut kekuasaan. Maka ini hak pemerintah, ini hak kita jaga dari sudut agama, tapi pemerintah juga bertanggungjawab untuk mengadakan enakmen-enakmen, undang-undang, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, innallaha nazara bis sultan ma la nazara bil Quran. Allah Taala beri kuasa itu kadang-kadang dengan kuasa pemerintahan, dengan kuasa sultan, undang-undang lebih kuat daripada kuasa Al-Quran. Sebab Al-Quran dah sebut benda ni haram, perkara ini halal, benda ni tak baik, benda ni baik kan. Tetapi kita nampak tidak berkesan. Tapi sekali kerajaan buat undang-undang, Masya Allah, tabarakallah. Sekali kerajaan buat undang-undang, barulah kita nampak, semua orang takut kan. Kalau nak kena bayar ke, kena denda ke, kena apa, kita nampak orang akan mula takut, orang akan mula bimbang. Sebab apa? Sebab ketakutan itu berlaku setelah manusia sendiri lihat apa yang ada depan mata dia tu sangat-sangat menakutkan dia dengan bayaran-bayarannya,
dengan compoundnya, dan dengan pelbagai lagi, kita mengatakan itulah yang dikatakan Allah Ta'ala bui dengan kekuasaan itu lebih daripada apa yang ada pada Al-Quran. Sebab Al-Quran sudah cakap. Al-Quran sudah maklumkan bahawa perkara ini tidak baik ataupun dilarang. Tapi orang tak dengar juga. Sebab apa orang tak dengar? Kenapa? Sebab wazi' dini tidak kuat dalam jiwa dia. Maka kita kena guna satu lagi pendekatan dia panggil wazi' sulta ni, maka kita kena lawan dia dengan kekuasaan ataupun dengan penguasaan undang-undang. Maka di sinilah pentingnya penguasaan undang-undang, pihak kerajaan betul-betul kena ambil peranan. Kalau tidak, kita akan jadi satu perkara yang dipermain-mainkan oleh orang, maka inilah yang dikatakan suatu kerugian yang sangat besar. Suatu kerugian yang sangat besar. Para jemaah, para peserta sekalian, kita bimbang hari ini, kalaulah perkara ini tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan kebersungguhan kita, maka kita bimbang, takut nanti suatu masa nanti orang tak kena agama, orang tak kena undang-undang, undang-undang pun tidak ada, yang menyebabkan manusia buat apa yang dia suka. Sebagaimana kata budak-budak sekarang, dia panggil ISA, ikut suka aku nak buat apa yang kau susah, apa yang kau peduli dengan apa yang aku nak buat. Maka kita mengatakan inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, supaya kita mesti mengambil tanggungjawab yang besar di antara angka yang diberi. Cuba lihat. Daripada data, daripada Jabatan Pendaftaran Negara, yang saya dapat ni, yang lama. Kalau yang baru ni mungkin lebih teruk lagi. Antara tahun 2006 hingga 2010, merekodkan sebanyak 234,674 kelahiran bayi tanpa bapa dilahirkan dalam negara ini. Purata 2,500 kes anak luar nikah direkodkan setiap bulan, sekitar 83.3 kes setiap hari, atau 17 minit, 17 saat, satu kelahiran tanpa dia panggil anak yang tak sah taraf. Maka isu ini amat memalukan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang perlu, yang wajib ditangani segera oleh semua pihak, sama ada dari pihak keluarga ataupun dari pihak pentadbiran ataupun dari pihak pemerintah. Maka itu yang kita rasa semua benda kena bertanggungjawab supaya kita hilang, supaya perkara ini tidak makin membarah ataupun makin berat. Allahumma musta'an, kita kata itulah yang kita bimbang hari ini, Masya Allah. Baik, para pelajar, para peserta sekalian. Bila kita kata anak luar nikah, anak luar nikah, apa dia maksud anak luar nikah? Apa dia maksud anak luar nikah? Allahu Akbar. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Anak yang dilahirkan, maksud anak luar nikah itu iaitulah anak yang dilahirkan tanpa nikah. Sama ada hasil daripada zina, rogol, atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syarak. Maka itu dipanggil anak luar nikah. Tak kira lah. Dia berzina suka sama suka ke, nak sama nak ke, bagi Islam ini satu jenayah. Bagi Islam ini satu jenayah, satu perkara yang tidak baik. Satu perkara yang tidak baik. Sekarang ni yang jadi masalah kepada kita, sebab orang di barat mungkin bagi dia perbuatan zina, perbuatan maksiat ini tidak dikira sebagai apa? Tidak dikira sebagai maksiat. Sebab apa? Dia kata suka sama suka. Ya, dalam bahasa dulu-dulu lah, orang tua cakap dia panggil TST kan. TST. Suka sama suka dia panggil. Baik. Definisi jenayah dalam negara Islam bermaksud melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT atau meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah. Maksudnya apabila tidak tunai salat, tidak berpuasa, tidak menutup aurat, maka ialah satu jenayah. Melakukan perbuatan khalwat, laki-laki perempuan yang bukan mahram, ataupun terus pergi kepada zina,
walaupun suka sama suka, maka itu satu jenayah mengikut undang-undang Islam. Jadi kita kena sedarlah, kita kena bezakan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang lain. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok peratus, mungkin jenayah di negara bukan Islam lebih rendah daripada kita sebab dia tak masuk. Minum arak bukan jenayah, kecuali mabuk langgar orang. Baru jenayah. Bagi kita minum arak itu dosa. Jenayah mengikut undang-undang syariat. Zina dosa. Bagi dia orang kafir, rogo baru dosa. Itu dia kata kita berbeza. Maka punca terjadi masalah ini, punca terjadi perkara ini, kita tuan-tuan dan puan-puan, para peserta sekalian, kita kena ingat bahawa punca terjadi masalah ini mari daripada mana? Mari daripada beberapa perkara. Yang pertama, kejahilan dan kurang didikan agama menjadi punca mengapa seseorang itu sanggup melakukan zina ataupun rogol, wal'iyazbillah. Juga pengaruh persekitaran hidup dan orang sekeliling. Ini kesan. Selain dari itu, menonton video lucah, menghantar SMS berbau lucah, berkesekerudukan ataupun khalwat, dalam istilah kita sekarang ini, tanpa ikatan yang sah, dan percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, juga menyumbang kepada perbuatan zina dan kelahiran anak yang tidak sah taraf menurut Islam. Jadi baik para jemaah sekalian, yang ana lihat dalam pertemuan saya dengan anak-anak orang-orang Islam yang terjebak dengan perkara ini. Allah, kita kata Allah, budak-budak kecil, ada budak sekolah menengah, ada yang lebih besar sikit. Bila kita tanya dia, di antara punca, tuan-tuan boleh tanda rekod benda ni berlaku di alam realiti. Saya tanya, kenapa awak berpunca dari mana cerita ini terjadi? Berpunca dari mana? Dia kata, boleh katakan majoriti, ibu bapa kena ambil tanggungjawab. Majoriti, mereka mengatakan melalui alat gadget, handphone. Saya kata dia, apa dosa handphone? Sampai kamu marah sampai begitu sekali kepada handphone. Apa dosa dia? Kan? Seolah-olah handphone inilah segala-galanya. Mereka kata handphone adalah alat penghubung. Mula-mula kita berkenalan, chat, kemudian tukar-tukar gambar, kemudian mula buat pertemuan, maka alat penghubungnya melalui alat gadget yang ada di dalam poket kita ni. Karena itulah dalam bahasa Arab dia panggil gadget ini silah zu haddaini. Silah zu haddaini dia panggil senjata yang mempunyai dua mata. Senjata yang ada dua mata, maknanya kita boleh guna senjata ini boleh ke mana-mana saja. Sama ada kita nak guna untuk baik-baik. Alhamdulillah, macam kita guna alat kita sekarang ni. Kita boleh live, kita boleh buat majlis ilmu, kita boleh buat itu ini. Kita mengatakan itu boleh. Sebab apa? Sebab alat kita ni boleh digunakan untuk mana-mana saja. Tapi ada orang salah guna, tengok video lucah, ataupun buat perhubungan dengan perempuan, bertukar-tukar maklumat, tukar gambar yang tidak halal ini, maka dia akan jadi maksiat, dia akan jadi mungkar. Jadi dua-dua tu ada, dua-dua ini ada, kita pilihan di tangan kita yang mengawal kita para jemaah sekalian, iaitulah apabila kita dapat kawal dengan ilmu, dengan kepahaman dan juga dengan kawalan-kawalan daripada keluarga sendiri. Ini juga termasuk dalam kawalan yang perlu diambil perhatian, kalau tidak bahayanya sangat besar kepada kita para jemaah sekalian. Baik. Satu lagi, waktu saya soal kepada ni, kalau kita kata mangsa-mangsa lah, ataupun ibu-ibu muda yang telah mengandung tanpa perkahwinan ini, dia kata apa lagi punca sebab? Punca dia kata dia terlalu percaya pada laki-laki, saya sanggup segala-galanya diberi. Akhir sekali dia jadi seperti orang bawa kereta di lebuh raya, di tol, dia panggil touch and go. Sudah dia pergi, tak tahu entah ke mana, dan dia tidak bertanggungjawab, dan macam-macam lagi penyelesaian yang ada. Baik. Maka itu di antaralah yang saya senarai pendek, maknanya punca mari daripada alat gadget, punca mari daripada kawan-kawan, punca mari daripada persekitaran yang sangat berbahaya. Jadi apakah cadangan penyelesaian? Antara langkah perlu yang diambil bagi menangani masalah ini, yang pertama memberi pendidikan di peringkat ibu bapa. Mana ibu bapa sendiri kena sedar tanggungjawab dia kepada keluarga. Tanggungjawab kita kepada keluarga
kita bukan setakat beli makanan, beli kasut, beli makan minum saja, tetapi kita juga kena beli ilmu, kefahaman terhadap kefahaman kepada pendidikan anak-anak sendiri, tanggungjawab. Kadang-kadang ada sebuah buku yang saya baca, dalam buku ni menarik. Tuan-tuan cari satu buku, nama dia Masuk Syurga Sekeluarga. Dalam buku ini salah satu daripada bab dia kata anak lapar bapa. Tajuk dia punya tajuk anak lapar bapa. Apa dia maksud? Apa dia maksud anak lapar bapa? Maknanya ayah ada tapi bapa tu tak peduli dengan anak-anak. Itu dia panggil anak lapar bapa. Yang menyebabkan bila kita tak dapat perhatian daripada keluarga, anak mari nak mengadu ke ayah, nak cerita benda-benda, sibuklah kau dah besar, fikir sendiri je lah. Habis. Pergi ke mak sibuk dengan SMS, dengan WhatsApp, grup kawan-kawan, grup jual barang-barang dapur, jual bahan-bahan masakan kosmetik, anak tak layan. Akhirnya anak ini bertemu tempat dia nak mengadu. Ini bahaya ni. Dia jumpa tempat dia nak mengadu. Dia mengadu di mana? Dia mengadu pada kawan-kawan. Kawan-kawan mengambil kesempatan daripada ini untuk tackle budak ni, dan disitulah akan terjadi ma la yuhmadu uqbah, perkara-perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Maka yang pertama sekali, ibu bapa perlu kepada mamai peranan kembali, fikir tentang anak-anak, duduk dengan keluarga, jangan seronok-seronok ya duduk dengan kawan-kawan je, dengan anak-anak kita tak peduli, kita tak hirau. Kita kata ini satu perbuatan yang sangat berbahaya, sebab bila ayah tak peduli, anak-anak akan mencari siapakah orang yang mengambil cakna ataupun peduli kepada dia. Jadi para jemaah sekalian, yang pertama kita kena ingat, pendidikan kepada keluarga ibu bapa di bawah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Kita sekarang ni kadang-kadang kita pandai menggunakan tanggungjawab ibu bapa anak-anak pada bapa ya. Kau tak dengar kata aku, kau derhaka. Kita kadang-kadang bapa tu lebih derhaka kepada anak-anak. Satu kes, tanda situ rekod. Dalam sebuah buku, buku yang saya baca dia panggil Fiqhut Ta'amul Ma'an Nas. Fiqh At-Ta'amul Ma'an Nas. Buku ini sangat menarik. Alhamdulillah saya sudah syarah lebih kurang 10 siri dalam YouTube. Ada tajuk dia Fiqh Berinteraksi Sesama Manusia. Di antara satu kisah, seorang bapa pergi mengadu tentang anak dia kepada Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, anak aku ni derhaka kepadaku. Umar kata, setakat dengar sebelah pihak, tak boleh aku nak jatuh hukum. Setakat dengar sebelah pihak, tak boleh nak jatuh hukum. Sebab kita ni kena berlaku adil kepada semua. Kita kena berlaku adil kepada semua. Maka ketika itu Sayyidina Umar panggil anak mari sekali. Bila anak dia datang, apa masalah? Ayah dia kemukakan aduan. Anak dia kata, ya Khalifah, dia dulu lagi derhaka, dia dengar dia punya, saya nak dengar daripada Khalifah, apa tanggungjawab bapa kepada seorang anak? Umar kata yang pertama sekali, bapa kena cari bakal calon ibu kepada anak tu orang yang baik. Satu. Yang kedua, bapa tu kena pilih nama anak yang baik. Yang ketiga, bila anak kena akikahkan dia. Bila dia dah besar, kena ajar dia mengaji Quran, kena solat. Kata dia anak dia, Khalifah, bapa saya ni setakat yang saya sedar, tak ada semua. Nama saya pun pelik, ibu saya pun entah dia jumpa kat mana dia kahwin. Dan kalau begitu, kata Sayyidina Umar, rupanya kamu derhaka kepada anakmu sebelum anak kamu derhaka kepada kamu. Kita kata ini Masya Allah, Tabarakallah. Maka itu perlu. Jadi langkah yang perlu diambil, kesedaran ibu bapa terhadap tanggungjawab mereka kepada anak-anak. Ini yang besar. Kemudian tanggungjawab sekolah, tanggungjawab masyarakat, institusi masjid dalam qaryah, surau, persatuan, dan juga ahli-ahli perundangan, ahli-ahli politik contohnya yang tahu masalah ni, kita kena peka. Kita kena ubah undang-undang yang tidak menyekat, undang-undang yang tidak berkesan, terpaksa diubah. Sebab itulah bagi saya, RUU 355 yang nak dibentangkan oleh pihak pejuang kepada undang-undang ini, iaitulah dia panggil sangat besar. Sebab apa sangat besar? Sebab undang-undang ini akan menaik tarafkan sedikit kedudukan mahkamah syariah
yang kita nampak lemah 3, 5, 6 saja. Nah, kalau orang keluar ditangkap berzina walaupun dah dapat anak, hakim hanya boleh denda keluar, iaitulah RM3,000. Itu pun sudah dikira tinggi darjat. Sudah dikira tinggi darjat. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah undang-undang tidak ditakuti oleh orang. Bahkan ada setengah orang ni, mak dia pula terhegeh-hegeh mari. Sono-kononya, tuan qadi nak berapa? Saya sanggup je bayar. Masya Allah. Mana ibu tidak memberi kesedaran kepada anak-anak bahawa kamu sudah bersalah. Ini bukan undang-undang Islam. Kalau undang-undang Islam, orang yang berzina macam kamu ni sudah dapat anak, maka mereka kena apa? Kenapa? Mereka kena sebat. Yang laki-laki az-zaniyatu wa zani fajlidu. Laki-laki dan perempuan yang berzina, mereka kena apa? Kena sebat, 100 rotan. Tapi bagi orang yang sudah kahwin, yang sudah merasai perkahwinan, melakukan perbuatan ini mengikut undang-undang Islam, rajam. Mereka kena rejam sampai mati. Kita kata ini pentingnya kawalan-kawalan yang kena ada. Maka bapa sebagai pemimpin keluarga perlulah mengambil peranan memberi didikan agama yang secukupnya kepada ahli keluarga dan juga didikan dari sudut akhlak tentang bahayanya bebas ke sana sini, bergaul pergaulan yang tidak terkawal dan juga betapa hinanya kita apabila dalam keluarga kita sudah masuk keturunan anak-anak yang tidak sah taraf. Maka jika bapa tak mampu, kita kena cari alternatif. Bagaimana bawa anak kita pergi pendidikan di masjid, di surau, kelas-kelas pengajian agama, di pusat-pusat motivasi dan juga mencari persekitaran yang baik untuk keluarga kita. Inilah yang dikatakan mencari punca dan penawar supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Maka para jemaah sekalian, daripada kisah apa yang saya sebut ini, kita istinbat daripada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu. Maknanya kita sebagai ketua, kita kena mula dengan diri kita dulu. Mula dengan diri kita dulu, para jemaah sekalian. Sekejap. Bateri kita nak habis. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah. Silap teknikal, masalah teknikal. Baik. Jadi kita, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu. Artinya bapa tu dulu kena jaga diri dia. Dia kena jadi orang baik, barulah anak-anak dia jadi anak yang soleh dan salihah. Tapi kadang-kadang kita yang mengharapkan anak kita jadi baik, kita sendiri tak jadi baik, bahaya. Kemudian yang kedua Allah kata, wa ahlikum, jaga keluarga kamu. Panjang sekali. Kalau tuan-tuan tadabbur daripada surah Al-Kahfi, Allah SWT sebut tentang 2 orang anak yatim di bandar, harta dia duduk di bawah temboknya nak runtuh, Allah hantar mari 2 orang Nabi, Musa dengan Khidir. Ataupun Musa dengan rajul salih, al-abdus salih. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena bapa dia orang yang salih. Maka dalam ayat ini menjadi asas pedoman kepada peranan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Baiklah, sebagai penyelesaian dalam masalah ini, insya-Allah 10 langkah menghalang zina ataupun perkara keruntuhan moral dari kalangan anak-anak yang telah digariskan oleh sebagian ulama. Saya nukilkan di sini, insya-Allah saya nukilkan di sini para jemaah sekalian untuk kita sama-sama sama-sama tadabbur ataupun fikir
dalam isu yang besar ini. Baik, ada 10 perkara. Saya ringkaskanlah sebab masa kita, Masya Allah, terlalu laju. Itu pun saya sudah bercakap laju, tapi masa lagi laju. Kan? Yang pertama, kita kena pasakkan keimanan anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Punca yang pertama, kita pasakkan keimanan, sebab dengan keimanan, kita insya Allah, kita duduk dalam suasana mana-mana sekalipun, anak-anak kita sendiri, keluarga kita dan anak-anak akan jadi seperti ikan di air masin. Ikan di air masin, walaupun dia duduk dalam beranak di tengah laut, laut dalam, bukan laut tepi pantai. Tetapi waktu kita nak goreng, waktu kita nak makan, kita kena letak garam. Sebab daging dia masih lagi tidak masin. Benteng yang kuat ini duduk di mana? Duduk di tertanamnya iman di dalam hati kita dan juga keluarga kita. Maka dengan keimanan yang jitu, keimanan yang mantap, tidak akan goyah, tidak akan terkesan apa saja godaan yang datang, insya Allah. Nabi SAW telah mendidik anak yang dijaganya, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan hadis yang masyhur, hadis Ya Ghulam. Tuan-tuan dan puan-puan para peserta sekalian, tanda hadis ini dia panggil terkenal dengan nama hadis Ibnu Abbas. Hadis Ya Ghulam, di mana Nabi kita salah pegang Ibnu Abbas, sepupu dia, kemudian dia tanda, dia kata, Ya Ghulam, ihfazillah yahfaz, wahai anak, mu jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Mu jaga Allah, hak Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga hak Allah, Allah Ta'ala pimpin kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta pertolongan, minta dengan Allah. Itu dia panggil pendidikan anak-anak ni perlu dipasak dengan keimanan seawal mereka boleh memahami tentang agama. Umur berapa tahun, 5 tahun, kita duk ajar anak kita dengan hantu, dengan benda-benda yang karut, yang menyebabkan dia takut hantu daripada takut Tuhan. Allahul Musta'an. Itu yang pertama. Kita pergi kepada perintah yang kedua, untuk mengawal diri daripada perkara ini, iaitulah perintah menundukkan pandangan. Bagi orang mukmin, menundukkan pandangan dari hal yang haram merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kaum lelaki dan kaum wanita supaya menundukkan pandangan mana, jangan duk tengok sangat. Dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ila akhiril ayah. Maknanya, wahai orang beriman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka. Sama juga dengan perempuan yang beriman, kena sekat pandangan. Maknanya, pandangan mata bermula, kata orang, bermula dari mata, dia akan turun ke hati. Sebagaimana kata di Syauqi, Ahmad Syauqi rahimahullah dalam syair dia, nazratun fabtisamatum fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un. Nazrah, tengok. Senyum. Salam. Tegur. Jumpa. Lepas pada itu, berlakulah perkara yang sangat-sangat tidak baik. Tuan-tuan, para peserta sekalian, dalam kertas ini saya dah sebut beberapa hadis tentang perkara ini. Tetapi, kerana itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, Al-ainani tazniyan. Dua mata itu dianggap berzina bila mata ini tengok pada benda yang tak baik. Tangan juga berzina bila dia sentuh benda yang haram. Warijlan, kaki juga berzina bila dia berjalan ke tempat yang tidak baik. Wa yusaddiqu zalika aw yukazzibuhul farj. Mana yang menjadi kemuncak daripada itu, dia pergi ke mana? Kalau sampai ke faraj, maka itulah zina yang sangat besar kesalahannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya, permulaan dia panggil saddu zara'i, menyekat jalan-jalan yang sangat berbahaya ini adalah merupakan kewajipan kita sebagai seorang mukmin supaya tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Yang ketiga, perintah menutup aurat mengikut
piawai syariah Islamiah. Nah, sebab menutup aurat hari ni macam-macam orang tutup. Saya tengok wanita-wanita zaman dulu, kalau yang moden sikit, yang kurang beragama, dia tak bertudung. Kemudian mereka telah modified pakaian. Bertudung, kepala tudung, untung dua bagi orang perempuan yang bertudung kepala ni. Apa dia untung? Yang pertama dia untungnya bertudung ni, sebab apa? Sebab bila dia bertudung, dia tak perlu sikat rambut, dia tak perlu susah-susah, ambil kain tudung kecil-kecil, belik kat tengkok, habis jadilah tu. Keluar rumah. Mak dia kata, molek dah tu. Kan? Kita orang Kelantan ni, kita kata molek dah tu, sudah bertudung. Walhanya, tudung yang mereka pakai terlalu kecil. Tidak menutup aurat seperti yang dikehendaki oleh syarak. Baju yang dia pakai pula macam mana? Ada 3 kategori pakaian wanita. Yang pertama, menutup aurat. Seperti yang tuan-tuan, yang puan-puan pakai sekarang. Yang pakai baju kurung, yang pakai baju jubah, yang pakai baju biasa besar, itu dia panggil menutup aurat. Kategori yang kedua, dia panggil menudung aurat. Tudung aurat, macam tudung saji, kan? Kita beli saji itu jarang. Di bawah saji kita nampak ada kuih, ada lauk, ada makanan. Ada kucing pun duduk pusing ikut tu. Ada orangnya dia panggil menudung aurat, maknanya baju dia tu nipis. Tak cukup dia punya syarat-syarat yang dikenai oleh syarak. Yang ketiga dia panggil membungkus aurat. Ini lagi bahaya, membungkus aurat. Dia kira bungkus aurat, makna pakai baju tak cukup saiz. Mak pakai baju anak, kakak pakai baju adik, adik pakai baju siapa pula. Artinya itu dia panggil membungkus aurat. Ada budak pakai baju lengan dekat ni, dia panggil baju t-shirt. Tapi dia pakai stongan sini. Itu dia panggil bungkus aurat. Itu bukan menutup aurat. Maka pakaian-pakaian begini boleh menimbulkan ghairah. Boleh menimbulkan rasa apa ni? Rasa tidak baik, tidak selesa kepada orang yang melihat. Maka di situlah akan timbulnya tergeraknya nafsu orang yang akan attack, akan buat perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita yang sangat berbahaya ini, itulah yang kita kata kita kena jaga perintah menutup aurat dengan yang sepatutnya. Langkah yang keempat, larangan ikhtilat. Ikhtilat. Makna larangan daripada percampuran bebas laki-laki dan perempuan yang tidak terkawal. Mula-mula, okey lagi. Kita jumpa tempat terbuka. Orang tengok di pasar pagi ke, pasar petang ke, pasar malam. Nanti dia akan naik upgrade. Sebab kata Nabi SAW, bila berlakunya, duduknya 2 laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang ajnabi, maka yang ketiganya syaitan. Syaitan yang ketiga. Bila syaitan duduk sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan apa yang dibisi oleh syaitan. Takkan jauh-jauh, dekat-dekat lah. Kena jaga SOP depan orang, sekarang tak ada orang. Mula-mula dekat, mula-mula buat, pegang-pegang. Akhir sekali, Allahu Akbar, terjadilah apa-apa yang terjadi. Sebab tu dalam di antara orang-orang yang ditakuti oleh Nabi SAW, iaitulah keluarga yang terdekat. Nabi kata, iyyakum wad-dukhuli 'alan nisa. Aku amaran kamu jangan masuk ke tempat orang-orang perempuan. Kata di sahabat, afara'aital hamu? Apa pandangan Rasulullah dengan hamu? Hamu tu ipar. Dia panggil ipar duai. Maknanya adik-beradik suami. Qala, kata Nabi, al-hamu al-maut. Ipar-ipar tu boleh bawa pada mati. Sebab apa? Kalau orang lain masuk dalam rumah, pelik. Siapa dia masuk dalam rumah orang perempuan? Tapi kalau adik-beradik suami dia, ipar dia, keluarga dia, orang kata, sepupu dia. Itu adik ipar dia. Tapi mereka ini semuanya bukan mahram. Itu yang kita kena. Maka Nabi SAW minta kita supaya berjaga-jaga. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi wanita-wanita ini dalam penjagaan penampilan diri mereka, dia tidak dibenar bercakap lunak, cakap manja dengan orang-orang ni. Dan tidak bersentuhan atau dengan orang yang lawan jantina, orang yang jenis yang berlainan, laki-laki perempuan. Baik. Langkah yang kelima yang kita kena perhatikan sekarang ini dengan adanya alat-alat gadget, maka pornografi ataupun video-video lucah mudah dapat diakses, mudah dicari di mana saja tempat.
Kalau dulu nak tengok benda tak baik ni kena pergi sana sini. Sekarang ni dengan adanya handphone, dia boleh tengok sambil duduk dalam rumah, dia boleh tengok di mana saja dia berada, asalkan datanya hidup, dia boleh tengok. Maka kita ingat ini satu langkah yang sangat berbahaya. Sebab itu ibu bapa kena sekali-sekala kena bermanja-manja dengan anak-anak. Mari tengok telefon, oh cantik telefon abang tak? Jadi tengok mana password mana. Cuba buka tengok recent di mana tempat yang dia tengok, apa benda yang dia tengok. Tengok kawan-kawan dia, friend dia, siapa. Kalau tengok video YouTube, dia masuk channel mana. Kalau dia masuk channel Abu Anas dengar ceramah, alhamdulillah syukur anak kita orang baik, anak kita menuntut ilmu. Tapi kalau masuk channel-channel yang porno, channel-channel yang duduk benda-benda yang tak baik, kita kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini semua mengundang bala yang besar, yang sangat bahaya. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Thauban, Nabi mengatakan, aku tahu ada di kalangan umat aku ini orang yang baik, suka melakukan kebaikan. Mereka datang pada hari kiamat dengan pahala seperti Jibal Tihamah, bukit besar di sana. Tetapi pahala itu akhirnya menjadi habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Allah. Bila dengar cerita ni, sahabat gementar takut. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana. Jalihim lana. Ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka ini? Orang baik-baik tapi pahala dia jadi debu yang berterbangan. Siapa? Nabi SAW beritahu, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kamu. Kulit macam kamu juga. Mana orang Islam juga, orang baik juga. Mereka berdiri pada waktu malam, mereka beribadat, tetapi walakinnahum aqwamun iza khalau bimaharimillah intahkuha. Mereka ini bila dia sunyi-sunyi, duduk diam-diam tak ada orang, mereka akan mencabul hak yang di Allah Azza wa Jalla, maknanya mereka langgar syariat Allah Taala. Boleh buat diam-diam duduk tengok cerita lucah. Duduk sorang-sorang duduk tengok cerita tarian gelek Arab. Oh, saya tengok cerita Arab je. Ini sehari dua dekat Ramadan ni saya tengok sudah ramai kawan-kawan kita promo cerita-cerita Arab, cerita Nabi. Tapi ingat, dosa mata tak akan terlepas di bulan Ramadan. Tengok cerita, kalau tengok cerita Nabi Yusuf, lagilah wanita-wanita dalam filem tu yang comel-comel. Tak ada arak yang dia panggil arak yang duduk main tepi jalan, tapi dia mesti cari pelakon-pelakon yang baik. Mana orang yang nak tengok cerita Nabi, tapi kita akan pergi kepada perkara lain yang tidak baik. Jadi hati-hatilah para pelajar sekalian, para penonton sekalian, Ramadan ni tumpu tengok kepada Quran, jangan tengok kepada cerita-cerita yang ada. Tapi apa boleh buat? Syaitan dia asyaitanu farighun, kata orang syaitan tu dia tak ada kerja dianya bagaimana nak merusakkan, nak mengkuruskan, nak menghilangkan pahala puasa kita. Kalau tengok cerita gelek, cerita tarian, cerita cerita-cerita, kita orang masjid ni kita tak tengok. Tapi kalau cerita Nabi, okey je kot. Boleh-boleh Ramadan, okey kot. Tapi mata tu tak lepas daripada zina mata. Sebab tengok cerita-cerita perempuan. Baik, langkah yang keenam, sistem pendidikan Islam itu perlu diperluaskan dan diperkasakan, diberi kepada semua anak. Tak kira lah yang belajar di sekolah agama, yang sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah jenis kebangsaan, apa sekolah pun, mesti diberi kesedaran tentang kewajipan menjaga maruah, menjaga diri, jaga agama, dan bahayanya perbuatan percampuran bebas, bahayanya perbuatan zina, bahayanya perbuatan liwat, bahaya kesan-kesan yang begitu besar. Maka kita kena beri masuk dalam silibus bahaya yang ada ini. Jangan seperti golongan-golongan liberal, mereka bukan cerita bahaya, mereka menceritakan bagaimana supaya budak-budak ni tidak termengandung. Maka diajar cara penggunaan kondom dengan betul, cara penggunaan yang buat dengan betul. Kalau kamu nak berzina ni tarikh dia yang baik, yang sesuai. Kita kata bukan itu cara. Cara kita nak ajar supaya mereka jauhkan diri daripada perbuatan maksiat, itu pendidikan Islam. Tapi pendidikan sekolah, dia bukan itu. Dia ajar bagaimana cara supaya tak mengandung. Subhanallah. Jauh jarak di antara Islam dengan pendidikan Islam dengan pendidikan yang bukan Islam. Kita didik mereka supaya tidak terjebak, mereka didik supaya mereka tidak terpengandung. Na'udzubillah. Baik, yang ketujuh, langkah-langkah awal, pendidikan awal anak-anak kita menurut Islam. Jadi daripada awal kecil lagi.
Pasal itulah di pendidikan Islam yang kita ajar, kita mula dengan apa? Kita mula dengan anak-anak kita. Apa dia anak-anak kita? Anak-anak kita dimulai dengan pakaian tutup aurat. Dia pergi pagi-pagi dia sudah berdoa kan. Awal-awal lagi kita ajar mereka perkara-perkara moral, perkara akhlak, perkara pendidikan, perkara ibadat supaya mereka membesar dalam keadaan dia sudah memahami tuntutan agama yang ada. Yang ke-8, langkah yang ke-8, mengenali rakan dan persekitaran. Menjadi kewajipan kepada ibu bapa kena kenal siapa kawan-kawan anak-anak kita. Ni ada setengah makcik salah faham. Anak saya nak ambil periksa tahun ni, exam, SPM ke apa benda. Jadi kawan mari ambil dengan motosikal, kawan laki-laki sebab nak pergi tuition. Malam. Allah. Bila kawan mari ambil, mak tunggu kat tangga. Terima kasihlah anak, kan tolong ambil mek. Terima kasih. Seluruh anak kita membonceng di belakang laki-laki yang duduk berdekatan. Siapa bersama mereka? Syaitan. La yuhmadu uqbah. Malam pertama jujur, malam yang kedua jujur, malam yang ketiga belum tentu syaitan akan lepas. Jadi kita kena hati-hatilah. Mengenali kawan-kawan juga satu benda yang sangat besar, sangat penting, dan juga mengenali persekitaran. Suasana anak kita. Kadang-kadang di sekolah, kadang-kadang di tempat dia bekerja, kadang-kadang dia tak ada apa pun, dia pergi keluar, orang panggil jalan sana, jalan sini, maka itu menjadi tanggungjawab kita kena kenal tempat mereka pergi, sebab berkawan hari ini bukannya di luar rumah saja. Kita kena tengok juga kawan dia dalam chatting dia, dalam grup-grup WhatsApp. Saya namakan mazhab WhatsApp sekarang ni. Dalam grup WhatsApp kita kena tengok apa yang mereka buat. Maka itu di antara yang sangat menakutkan kita, sangat berbahaya. Dan yang ke-9, memudahkan urusan perkahwinan. Mana kalau anak kita, Nabi sebut dalam hadis, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang orang minta anak kamu, mereka sudah cukup syarat. Ada kemampuan, ada kerjanya, walaupun tidaklah besar, tapi ada rezeki. Dan kita tengok dia pun alhamdulillah orang yang baik. Bukannya pengidap HIV, bukannya ya ni biasa manusia. Terima. Zawiju, kawinkan dia. Wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tak buat juga, kamu akan menghadapi kerusakan yang besar di atas dunia. Boleh jadi budaknya akan lari. Saya jumpa satu kes. Ini kes reality. Sahabat saya yang bekerja di sebuah hospital, bila dia terima anak angkat ni, lahir anak tak ada apa-apa, jadi ustaznya akan pergi counselling, interview, tanya. Dia kata waktu saya duduk bercakap tu, tiba-tiba masuk orang lelaki bawa pampers. Saya kata, ni siapa? Dia kata, ayah budak ni. Oh, bertanggungjawab dia. Oh, dia bertanggungjawab. Tapi masalahnya, dia sudah beberapa kali minta dengan ayah dia, ayah tak bagi. Ayah dia tak bagi. Tak nak bagi wali. Mau nak nikah juga, tak bagi. Akhir sekali, kami buat ni. Nak tunjuk pada bapa, walaupun kami ni kerja biasa-biasa, saya tak sebutlah profession kerja dia, takut ada orang kecil hati tak. Tapi kami mampu juga untuk nak beri cucu pada ayah. Kita kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini punca. Maka kita permudahkan urusan perkahwinan. Nah, urusan perkahwinan dipermudahkan. Kadang-kadang budak dua-dua ni sudah nak. Kalau tak beri pun dia nak. Jadi kalau kita sekat juga ada masalah lain yang akan timbul. Maka akhir sekali yang jadi masalah, kita la yuhmadu uqbah. Kita yang tak dapat apa? Tak dapat perkara yang baik. Na'udzubillah. Baik, yang terakhir, iaitulah hukuman, hudud ataupun ta'zir. Maka ini adalah merupakan suatu kewajipan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang tegas berdasarkan kepada syariat Islam. Berdasarkan kepada undang-undang Islam yang terdapat dalam hadis, yang terdapat dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, dan juga terdapat dalam undang-undang ta'zir yang boleh dilaksanakan. Maka para jemaah sekalian, undang-undang ini, dia panggil undang-undang Islam ni dua, dia panggil zawajir wa jawabir. Maknanya pencegahan dan juga penebusan. Maknanya kalau dia dah berdosa, bila kita undang-undang ni kena, insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa dia.
Ataupun zawajid, awal-awal lagi dia menjadi pencegah. Jangan buat. Kena sebab nanti. Ataupun kena rejam. Orang akan takut. Karena itu dalam undang-undang Islam, pelaksanaan undang-undang ini bukan dirahsiakan. Tidak digantung seperti yang ini bergantung pada bilik mayat. La. Wal yashhad azabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Allah sebut, hendaklah disaksikan, pelaksanaan undang-undang itu di tengah ramai. Biar orang tengok, sebab apa? Oh, dia khaluat. Kenapa? Dia berzina. Kenapa? Dia mencuri. Kenapa? Jadi, orang jadi takut. Jangan buat. Kena kita. Nah, satu, sakit. Yang kedua, malu. Jadi, menyebabkan satu pencegahan secara automatik. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sudah tamat. Saya akhiri dengan sebuah doa yang maksud daripada Nabi SAW. Nabi kita ajar. Saya baca kepada tuan-tuan di sini. Tuan-tuan dan para peserta di seminar kita ini sudah ada nota perbincangan ni. Saya tak kata kertas kerja sebab kita tak cukup dia punya spek kertas kerja, tapi sebagai nota perbincangan sudah ada di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut semualah, kita ijazahkan di sini. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan daripada kejahatan pendengaranku. Jadi kita minta kita selamat daripada kejahatan apa? Pendengaran kita. Kita duk dengar benda tak baik. Kan? Dan kejahatan penglihatanku. Suka tengok benda-benda yang tak baik. Benda lucah, benda, ya apa sajalah. Lidahku daripada berkata yang tidak baik. Dan hatiku daripada berfikir benda-benda yang tak baik. Dan wa min syarri maniyyi, aku minta berlindung daripada kejahatan mani. Mana kejahatan mani ini bagi letak di tempat yang tidak halal. Na'udzubillah. Jadi para peserta sekalian, setakat itulah tazkirah yang dapat saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.